Dan kita masuk suratul Maidah ayat 80-81, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang laknat ke atas orang kafir daripada Bani Israel. Ya, ayat 78 tu, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, dilaknat akan orang kafir daripada Bani Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bicara tadabbur kita dan kita masuk suratul Maidah ayat 80-81, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang laknat ke atas orang kafir daripada Bani Israel. Ya, ayat 78 tu, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, dilaknat akan orang kafir daripada Bani Israel. Jadi daripada ayat ni adalah harus kita menyebut laknat Allah ke atas orang yang kufur secara umum. Ya, secara umum sahaja. Ya. Tapi kita tak boleh sebut secara khusus. Maksud secara khusus kita sebut nama dia. Ya. Tapi kita boleh laknat orang misalnya secara umum, orang yang zalim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah ke atas orang yang zalim. Umum. Tapi kita nak sebut seseorang secara khusus, ya. Seseorang secara khusus, ya. Kita sakit lutut, Tok Imam baca panjang semayang tarawih. Dia kata laknat Allah atas Tok Imam ni. Tak boleh. Tak boleh lah kan. Tapi kalau Tok Imam tu zalim kan, dia baca panjang sangat, 10-11 tak habis tarawih lagi. 8 rakaat tak habis lagi. Kan? Contoh kan. Jadi ketika tu kita sebut secara umum lah laknat Allah ke atas orang yang zalim. Zalim maksudnya lawan adil. Jadi tu imam kita tak adil. Ya, termasuk orang Islam lah. Maknanya lawan kepada zalim ialah adil. Adil ni maknanya wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Meletakkan sesuatu pada tempat dia, maka dia adil. Kalau dia tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia, maknanya dia zalim. Jadi jemaah yang datang dah tua-tua, sebab jemaah muda sekarang tak ada. Sebab peraturan SOP 15 tahun ke bawah tak boleh datang. Kan? Jadi kita nak suruh anak-anak kita yang datang ni yang 15 tahun ke bawah, kita suruh dia dengar cakap. Dah 15 tahun ke atas, kita suruh dia datang masjid, dia datang tak? Tak datang, dia melencong kot lain. Yang 16, dia dah lesen motor dah, 17 dan sebagainya. Jadi, yang datang tu memang dah tak larat dah. Yang dah letih-letih dah. Tok Imam pula, dia baca panjang. Jadi, Tok Imam tu zalim. Tapi tak bolehlah kata Tok Imam ni laknat Allah, tak bolehlah. Kata-kata sebut secara umum, laknat Allah ke atas orang zalim. Ya, siapa zalim? Tok Imam, wallahu alam, kita pun tak tahulah. Jadi maksud saya ialah menyebut secara umum, itu ada dalil daripada Quran, ada dalil daripada Quran. Adapun kita sebut secara khusus, itu tidak dibenarkan dalam agama. Kemudian, kenapa Allah Ta'ala laknat orang kafir daripada Bani Israel?
Ya, ini perkara penting ni. Kenapa Allah Taala sebut laknat ke atas mereka? Ayat 79 sebelum kita masuk ayat 80. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Sesungguhnya mereka tidak saling tegah menegah, tidak saling larang melarang daripada perkara mungkar yang mereka lakukan, labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk apa yang telah mereka lakukan. Jadi asas dalam agama kita adalah mencegah, menyuruh berbuat baik. Asas dalam agama kita menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang yang Allah Taala bagi kuasa, dia mendirikan solat, dia menunaikan zakat, dan dia suruh buat baik, dan dia cegah daripada perkara mungkar. Baik, saya dah sebutkan dalam circle yang saya lukis dulu, ada 3, iaitu apa istilah dia? Mungkar, sebelum jenayah, maksiat, jenayah, mungkar, maksiat, jenayah. Jadi jenayah tu kecil. Tiap-tiap jenayah adalah maksiat dan mungkar. Tiap-tiap jenayah adalah maksiat dan mungkar. Kalau maksiat, dia boleh dikira sebagai jenayah, tapi tidak semua maksiat dikira sebagai jenayah. Sebab jenayah ni dia ada peruntukan undang-undang. Kan? Adakah semua maksiat ada peruntukan undang-undang? Tengok aurat orang, ada tak peruntukan undang? Siapa tengok kita korek biji mata dia, ada tak undang-undang? Tak ada. Tapi dia maksiat. Tapi dia maksiat, dia belum sampai kepada tahap jenayah. Dia belum sampai kepada tahap jenayah. Jadi jenayah tu lebih khusus. Dia ada peraturan dia ada undang-undang dia. Tu jenayah. Tangkap orang tak puasa, dia maksiat dan dah dikategorikan sebagai jenayah. Jadi hukum dia naik van jenazah satu. Tu kau awal lah kan. Lepas tu ada denda dan sebagainya. Itu dia maksiat yang telah diperundangkan sehingga dianggap sebagai satu jenayah. Manakala mungkar dia lebih lagi. Mungkar ni kadang-kadang maksiat, kadang-kadang bukan maksiat. Kadang-kadang maksiat, kadang-kadang bukan maksiat. Jadi mungkar ni tak dikira sebagai jenayah lah. Tak dikira sebagai jenayah. Jadi ini kita nak faham ayat. Allah Ta'ala sebut perkataan mungkar. Kanu la yatanahawna an munkarin. Mereka tidak saling mencegah daripada perkara mungkar. Jadi yang kita nak cegah ni bukan jenayah sahaja. Yang kita nak cegah ni bukan sekadar maksiat sahaja. Apa-apa perkara mungkar, asas dalam agama mestilah kita cegah. Amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Suruh dengan perkara baik, cegah daripada perkara mungkar. Jadi sebab itu ulama-ulama sebutlah contoh-contoh perkara mungkar. Misalnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut munkaratul masajid, perkara-perkara mungkar dalam masjid. Dalam masjid ada perkara mungkar. Disebut contoh al-alhan, baca Quran dengan salah, azan banyak kali, satu masjid azan sampai 3-4 kali, kan, ulang, tu mungkar, tu bukan maksiat. Ni masjid ni buat azan 3-4 kali, kan, saja mungkar. Maksiat ke? Berdosa ke? Tak berdosa, tapi mungkar. Jadi mungkar tu satu perkara yang luas, lebih luas daripada maksiat, lebih luas daripada jenayah. Baik, jadi nak cegah perkara mungkar ni dia ada 4 syarat. Nak cegah perkara mungkar dia ada 4 syarat.
Yang pertama, benda tu mestilah mungkar. Ya, benda tu mestilah satu perkara yang mungkar. Maknanya kita tahu benda ni benda yang tidak baik, benda yang tidak elok dalam agama, mungkar, engkar, mungkar. Syarat yang kedua, benda tu mestilah maujudin fil hal. Masa kita nak engkar tu, masa kita nak cegah tu, benda mungkar tu ada pada masa tu. Benda mungkar tu ada pada masa tu. Kalau benda mungkar tu sudah berlaku, dua hari sudah, baru tahu kata dia tak puasa. Kita pun hari ni dia puasa, 2 hari sudah dia tak puasa, kita pun nak pergi cegah, kan? Tak boleh lah, sebab benda lepas dah. Benda sudah lepas. Nak nasihat lah. Nasihat dia suruh qada balik tu tak apalah, tapi nak cegah tu boleh. Sebab syarat tak cukup. Ataupun kita dapat berita dia tak mau puasa esok. Kan? Kita dapat berita dia ni tak mau puasa esok ni, kan? Kita pun nak mencegah mungkar. Tak boleh lagi, sebab belum berlaku lagi. Jadi syarat dia mestilah benda tu ketika kita nak cegah tu ada ketika kejadian. Masa kejadian, hari kejadian, mungkar tu berlaku. Katalah dia minum arak 2-3 hari sudah, tak apalah, dah lepas dah. Dah lepas dah. Kita nak pergi cegah, nak pergi tangkap dia, dah benda lepas dah. Ada dia nak minum arak esok, tak berlaku lagi. Kita nak nasihat boleh lah, tapi nak cegah tu belum lagi. Sebab syarat dia mestilah ketika kita nak cegah tu ada perkara tersebut, perkara mungkar tu. Syarat yang ketiga, mestilah benda tu zahir. Mestilah benda tu zahir. Tanpa tajassus, tanpa kita mengendap, tanpa kita membuat intipan. Kalau sekarang orang tangkap basah, kan? Intip. Adakah tangkap basah itu ada intipan ataupun tidak? Kita dapat maklumat akan berlaku khalwat lelaki perempuan dalam bilik rumah sekian-sekian, kan? Dapat berita hari ni, benda tu malam ni nak buat. Kita pun dah plan dah nak cegah mungkar malam ni. Tak payah biar dulu, boleh jadi berlaku, boleh tak berlaku, kan? Kemudian benda tu zahir ataupun tidak. Kalau tidak zahir, kita tajassus, kita pergi buat intipan, kita buat siasatan, sedangkan Allah Ta'ala tak bagi, wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Tajassasu, asas dalam wala tajassus, jangan membuat intipan. Tapi polis ada kan dia buat intipan, kan? Ada. Tapi polis buat intipan tu benda mungkar ke benda jenayah? Jenayah. Dia bukan benda mungkar. Benda jenayah lain. Kan? Dia nak buat jenayah seluduk orang, kan? Ustaz pun pergi ceramah, tak boleh pergi buat intipan tu haram. Tak, yang tu bukan mungkar biasa dia tu, yang tu jenayah. Maka jenayah boleh. Jenayah boleh buat intipan, kan? Benda tu tak berlaku lagi, jenayah tu boleh buat intipan dah. Dia akan seluduk orang malam ni pukul 12 tengah malam, polis dah kena ready dah buat intipan, pasang kaki dah, pasang spy tengok. Pasal itu jenayah, bukan mungkar. Dia mungkar dia luas lagi, kan? Maksiat ni jenayah. Jenayah boleh tajassus, boleh buat intipan. Yang mungkar ni tak perlu buat intipan, ya. Ya. Maksiat ni kalau kita yang dia berkaitan dengan Islam, yang maksiat
dalam agama Islam mungkin maksiat bagi orang yang kafir. Itu macam mana tu? Contoh khalwat lah, ya, maksiat bagi orang Islam tapi tidak maksiat bagi orang kafir. Tidak maksiat bagi orang kafir, maka kita pun nak pergi cegah perkara mungkar, sedangkan benda tu tidak dilarang dalam agama dia, tidak dilarang dalam budaya dia. Maka kita tak boleh kacau, kerana lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agama aku, ya. Jadi tak boleh lah, ya, tak boleh. Ada syarat yang keempat, syarat yang ketiga ni faham, syarat dia mesti zahir. Kalau dia buat maksiat sembunyi dalam rumah dia, tetapi ada tanda keluar. Dia buat parti minum arak, kan, kita tak mengendap, tapi benda tu bising sangat, kan, sampai keluar pagar rumah dia. Ketika tu kita boleh masuklah nak pergi siasat, sebab dia telah menzahirkan maksiat, telah menzahirkan perkara mungkar. Kalau dia sembunyi seorang-seorang dia, lepas sembahyang tarawih balik dia minum arak setengah gelas seorang-seorang dia, kan. Kan kita tak nampak, kan, sembahyang tarawih duduk saf pertama belakang tu imam, balik minum arak segelas. Itu saya kacau lah, dosa lah dia dengan Tuhan tu, kan. Kita nak pergi serbu rumah dia pasal dengar cerita dia minum arak, lepas sembahyang tarawih minum arak. Kita pun target dah dengan jawatan kawasan masjid, lepas sembahyang tarawih kita pergi serbu rumah dia, dia mesti minum arak. Tak boleh, biarlah dia, kan. Kita panggil dengar cerita, dah lah, tak boleh nak pergi serbu, pasal dia tidak menzahirkan maksiat, dia tidak menzahirkan perkara mungkar, ya. Baik, yang keempat, syarat yang keempat, maklum, diketahui keadaan mungkar itu bighairi ijtihad, tanpa ijtihad, ya, tanpa ijtihad. Maknanya benda tu benda yang jelas, ya, jelas sebagai perkara mungkar, ya. Kalau ada beza di kalangan ulama, mazhab kita menganggap benda tu mungkar, mazhab orang lain menganggap benda tu tidak mungkar, maka kita tak boleh cegah. Kita tak boleh cegah, ya. Katalah mazhab rokok, mazhab kita haram. Kita pegang fatwa rasmi haram, kan. Tiba-tiba tengok Tok Guru isap rokok. Tok Guru kata dalam kitab lama makruh. Memang dalam kitab lama makruh, kan. Syurbud dukhan ni, asap tu, minum asap tu, dia pergi minum asap tu, dalam kitab lama-lama dia kata makruh, kan. Jadi mazhab beza. Tak, kita kata mazhab kita ni fatwa rasmi. Tak boleh paksa, pasal Tok Guru pegang mazhab lama, kita pegang fatwa baru. Itu ijtihad. Jadi kalau beza ijtihad pun tak boleh kacau dah. Tak boleh kacau, apatah lagi beza agama. Tapi kalau dia katakan dia masa ketika itu dia kata dia bukan tutup mazhab Syafi'i, itu macam mana? Dia dah cangkap, dia kata saya boleh buat, dia kata bukan mazhab. Maknanya untuk undang-undang Malaysia mazhab Syafi'i, tapi dia kata mazhab saya. So itu macam mana? Dia nak pelepas diri, dia kata saya ikut mazhab lain, tak ikut mazhab Imam Syafi'i, ya, tak ikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kes mana, kita nak cari kes mana ni? Kalau kes rokok, mazhab lama-lama dulu banyak kata makruh je. Mazhab dulu, kitab-kitab lama dulu. Syiah, contoh Syiah, contoh, maknanya benda tu benda yang mungkar lah, dan dia bertentangan dengan undang-undang. Maknanya kita dah gazet, fatwa rasmi telah digazetkan, telah ada perundangan, ya. Maknanya kita tidak mengiktiraf Syiah,
Dan siapa yang mengamalkan mazhab Syiah, menghina sahabat Nabi dan sebagainya, boleh didakwa, ada tak? Kalau ada, maknanya dia sudah diperundangkan. Jadi kalau dia menghina, buat tulisan menghina Sayyidatina Aisyah, kutuk Sayyidatina Aisyah, kutuk Sayyidina Abu Bakar, maka dia sudah dianggap sebagai mungkar dan satu jenayah. Maka kita boleh ambil tindakan. Ya, kita boleh ambil tindakan. Jadi tengok keadaan ya. Jadi kalau benda tu besar, benda tu memberi kesan yang besar, maknanya pihak berkuasa dia kena sampai satu peringkat dia buat perundangan lah. Ya. Kalau tak diundangkan, maknanya dia dengan mazhab dia, kita dengan mazhab kita lah. Jadi kita sembang dengan dia, kita kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia pula kata Abu Bakar laknat Allah ke atas dia. Kita tak boleh nak kata apa, dia cara dia, faham dia. Kan? Kita cara faham kita. Kan? Tapi kalau perundang, jadi perundangan, itu cerita lain pula ya. Baik, jadi itu 4 perkara ya, 4 syarat antara lah ya, dalam kita nak mencegah sesuatu perkara mungkar. Sebab itu bila kita baca dalam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar diceritakan dia dapat berita satu orang minum arak. Maka Sayyidina Umar pergi ke rumah dia, panjat pagar. Panjat pagar, kalau tak silap, panjat pagar. Dan Sayyidina Umar tengoklah dalam tu orang tu minum arak ke tak minum arak kan. Dan Sayyidina Umar menegur, mencegah perkara mungkar. Maka yang minum arak ni pun menyatakan, wahai Umar, aku melakukan maksiat kepada Allah satu je. Tapi kamu melakukan maksiat kepada Allah 3. Yang pertama, kamu tajassus, mengintip, mengendap. Allah tak bagi, wala tajassasu. Orang yang minum arak tu dia baca Quran dalam cerita kitab. Dia baca Allah Ta'ala kata wala tajassasu. Jangan mengintip, jangan mengendap. Kamu dah mengintip. Allah Ta'ala kata wa'tul buyuta min abwabiha. Datang rumah melalui pintu, kamu melalui pagar. Kamu tak masuk melalui pintu. Allah Ta'ala suruh datang rumah melalui pintu. 2 dah. Yang ketiga, Allah Ta'ala suruh bagi salam minta izin. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk mana-mana rumah sehingga kamu minta izin dan kamu bagi salam. Kamu Umar tak bagi salam. Dan kalau bagi salam tak boleh jadi mengintip lah. Kan? Jadi kamu melakukan maksiat 3. Tajassus, mengintip, datang rumah melalui pagar bukan pintu, dan kamu tidak bagi salam. Aku buat satu je maksiat. Kalau Sayyidina Umar pun dia faham, dia pun tinggalkan syarat orang tu taubat, dan Sayyidina Umar tak ambil tindakan. Sayyidina Umar telah tajassus. Itu ada cerita tentang konsep bagaimana nak faham pencegahan perkara mungkar. Baik, kemudian kata Allah, termasuk ayat 80, tara kathiran minhum, tara kasiram, kamu melihat kebanyakan daripada mereka, ya, yatawallawna alladhina kafaru, kamu melihat kebanyakan daripada mereka menolong ataupun memberi wala, memberikan kepercayaan penuh. Wala, kepercayaan penuh. Mereka tu orang fasik lah, orang munafik. Mereka tu orang munafik, memberi wala sepenuhnya, kepercayaan penuh, alladzina kafaru, kepada orang kafir. Ya, orang kafir. Jadi kita tidak boleh memberi kepercayaan penuh, ataupun dalam istilahnya wala.
wala kepada orang kafir. Ya, tidak boleh memberi wala atau kepercayaan penuh kepada orang kafir. Tetapi kita tidak dilarang untuk berbuat baik, kita tidak larang untuk bercakap dengan baik, bahkan disuruh bercakap dengan baik. Ya. Sebab tu dalam Quran Allah Taala sebut wa qulu lin-nasi husna, katakanlah kepada manusia. Manusia maknanya beriman ke tak beriman ke manusia. Husna kata apa? Katalah benda yang elok. Konsep dia tu, konsep dalam Quran, dasar dalam Quran. Walaupun ayat ni untuk Yahudi, ahli kitab, tapi konsep dia terpakai juga kepada orang yang beriman. Wa qulu lin-nasi husna. Cakaplah kepada manusia, beriman ke tak beriman mesti cakap kataan yang elok. Jadi boleh kita cakap baik, disuruh dalam agama berbuat baik. Kita ada jiran, hakul jiwar, ya, hak kejiranan tu ada 3. Jiran Islam, jiran bukan Islam, jiran kerabat, kan? Masing-masing ada hak tu. Kalau jiran Islam, dia ada hak jiran dan hak Islam. Hak jiran Islam, ya, kebanyakan kita lah, dia ada hak jiran, hak sesama Islam. Kalau hak jiran kerabat Islam, dia ada 3. Hak kerabat, jiran Islam, ada 3. Jiran non-Muslim, dia ada hak jiran. Paling kurang dia ada hak jiran, hak kejiranan. Hak kejiranan maknanya bila minta tolong kena tolong, bila dia sakit kena ziarah, kan? Pernah tak kita menziarahi jiran kita non-Muslim? Selang 4 buah rumah, 5 buah rumah pada kita. Pernah tak kita ziarah? Tak. Kenal tak jiran yang selang 3-4 buah rumah? Apa nama dia? Non-Muslim. Kenal ke tak kenal? Kan? Yang kita yang generasi mungkin lama-lama ni mungkin kenal lah. Kan? Generasi muda-muda ni kena sebelah rumah pun dah kenal. Dia keluar pagi 6.30 pagi, 7, balik 7.30 petang, tutup, kan? Buka pagar pun dia tak buka, turun kereta dia buka net, masuk tutup, kan? Kalau buka pagar tu, turun kereta buka tu boleh lah bagi salam ni, tak? Masuk tu, masuk rumah tu, kan? Masuk rumah semua ada dalam tu, hiburan, makanan semua ada dah. Tak perlu jiran dah. Tak perlu jiran lah, ya. Jadi mana-mana hakul jiwar. Ya. Itu kalau sesama agama tu. Sama agama, satu etnik, Melayu semua, kan tak kenal. Apatah lagi kalau beza agama, beza bangsa, lagilah dia tak kenal. Ya, tetapi dalam Islam dia ada hak jiran. Hak jiran. Kalau nak kira pula berapa rumah? 40 rumah. Ke depan, belakang, kiri, kanan. Masalahnya sebelah rumah pun tak kenal. Kan? Tak kenal. Kalau kita dapat berita kematian, dimaklumkan duka cita haji sekian-sekian meninggal dunia, kita pening kepala, haji mana ni, ya Allah. Kan? Saya kenal lah tu muka, tapi saya tak ingat nama. Bila dapat berita kematian tu, saya minta kalau ada gambar sekali bagilah gambar. Kan bagi kamu, ya Allah, kata dia ni dosa ni, semayang dosa ni, dia ni dosa ni, kena nama tu, kena kita panggil haji semua, haji, kan? Perempuan panggil hajar, sihat ke hajar, ya, nama tu. Saya tak kenal ni, kan? Muka kenal lah, muka jumpa aku jalan kenal lah, sihat haji, sihat, tu je lah, kan? Nak tanya malu lah, lama dah, kan? Tanya lah. Nak kalau tanya pun bukan nak ingat lah. Pasal jumpa 2 minggu sekali, tak ingat. Kan? Jadi muka tu macam ni. Ya. Jumpa satu orang kuliah subuh baru ni, dia kata saya ingat muka dia. Oh, dia kita kat mana kita? Oh, dia kata kita dulu satu syarikat, kata. Oh, okey. Baru teringat, dia duduk semayang jemaah dengan dia dulu.
Jumpa satu orang tempat kenduri. Muka ni saya duk macam ni, muka tapi kat mana? Saya pun salam dengan dia, peluk dengan tak tahu lagi. Tapi terasa peluk. Dia peluk saya peluk dia. Lepas tu baru sembang. Kita kat surau mana? Kat masjid mana? Dah ustaz, kita pergi haji sekali ustaz. Ustaz yang bawa saya. 14 hari tu ustaz bawa. Oh okey. Tapi dia terasa walaupun tak tahu kat mana, muka ni aku kenal. Salam tu peluk tu. Kan? Nama tak ingat? Apa haji tu tak ingat. Habis dia baru sembang. Saya malu kan peluk lah, salam tak apa, peluk tu saya tak kenal ustaz. Allah kata. Tapi saya peluk dulu. Allah. Baik, baik. Jadi berbuat baik berbuat baik tu dibenarkan, tapi nak bagi walak sepenuhnya tak boleh. Ini Allah Taala kecam orang yang yatawallawna alladhina kafaru. Sama juga dalam politik, kita tak boleh bagi walak sepenuhnya kepada boleh bergabung dan sebagainya, tetapi walak tu dilarang. Walak tu dilarang dalam agama. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, jahat, sejahat-jahat, sama macam tadi tu, labi sama tu, bi'sa benda yang tak elok dikata bi'sa. Labi sama, sejahat-jahat apa yang diusahakan bagi mereka oleh diri mereka. Perbuatan mereka tu sangat jahat sehingga an sakhitallahu alaihim, Allah Ta'ala murka ke atas mereka, wa fil azabihum khalidun, dan di dalam azab mereka kekal. Jadi kita nak buat ibadat ni supaya jauh daripada kemurkaan Allah dan supaya kita mendapat rahmat, redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang menarik tadi duk sebut pasal susah hati dapat Ramadan ni boleh habis tak boleh habis, dan ada satu hadis yang menarik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Seorang sahabat dia tanya Nabi, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku apa yang Allah Ta'ala fardukan daripada solat. Solat apa yang Allah wajibkan. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a. Solat yang Allah wajibkan ialah solat 5 waktu. 5 waktu je. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Itu je. Kata Nabi, illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu nak tambah dengan solat-solat sunat. Tatawwa' mana solat-solat sunat. Benda sunat lah. Pasal Nabi sebut solat wajib. Tatawwa' mana solat sunat. Yang tu pilihan, optional. Pilihan kepada kita. Jadi untuk sahabat ni, apa yang Allah wajibkan dari solat? Solat fardu, kecuali kalau kamu nak tambah dengan yang sunat. Soalan kedua daripada sahabat ni, akhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku apakah yang Allah fardukan, Allah wajibkan ke atasku daripada puasa. Puasa apa yang wajib? Puasa banyak. Puasa sunat dan sebagainya. Qala, kata Nabi SAW, syahra Ramadan, puasa bulan Ramadan. Itu je yang wajib. Illa an tatawwa'a, kecuali kalau kamu nak tambah dengan puasa-puasa sunat. Maksudnya kalau kita faham hadis ni, kalau nak puasa, puasa. Kalau tak mau puasa, tak payah puasa. Kalau nak semayang sunat, semayang. Kalau tak mau semayang, tak payah semayang. Sunat je. Kemudian sahabat ni pun tanya lagi, apa yang Allah wajibkan daripada zakat? Maka Nabi pun cerita zakat.
Mungkin Nabi sebut sedekah sunat, ya. Baik. Jadi bila kita baca hadis ni, pattern bentuk jawapan Nabi pasal sahabat ni tanya yang wajib, maka Nabi jawab yang wajib dan Nabi sebut yang sunat. Ya, yang sunat kalau nak buat. Maka di hujung hadis ni menarik jawapan sahabat ni, ya. Yang ni kita boleh pegang, ini level sahabat ni, sahabat. Ya, sebab kita kadang-kadang disajikan dengan cerita-cerita yang hebat. Hari ni hari ke-8. Khatam ke tak khatam lagi? Tak khatam lagi. Lekeh tuan-tuan. Kan? Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali. Kan? Kita kena rajin. Cuba tanya ustaz yang ceramah tu. Ustaz khatam berapa kali dah? Kan? Jadi ustaz-ustaz yang bawa ceramah tu cerita hebat-hebat tuan-tuan, kita kena jadi ahli ibadah zaman dulu, kan? Kena jadi Rabi'atul Adawiyah, menangis cinta kepada Allah, kan? Ahli ibadah dulu semayang subuh, wuduk isyak tu. Wuduk isyak. Kita kena contohi. Tanya ustaz pernah buat tak? Ustazah pernah buat tak? Khatam Quran berapa kali, kan? Tak, kita bawa, yalah bagus juga kita bawa cerita hebat tu, kan? Tapi yang kesian tu, yang faham-faham lah, yang tak faham tu, ya Allah, lekehnya aku tak boleh masuk syurga pasal tak boleh buat macam Imam Syafi'i khatam sehari 2 kali, kan? Kalau yang cerdik tak apalah, itu contoh, kan? Jadi kita ada contoh yang sangat hebat, tapi kita ada dasar yang perlu kita jaga. Ini hadis ni dasar saya nak bawa ni. Ya. Sahabat ni kata apa? Sahabat ni kata, la atatawwa'u syai'a. Aku tak akan buat sunat sikit pun. Ni level sahabat ni. Ya. Kita boleh ambil contoh sahabat ni. Ya. Ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku, Nabi kata dalam satu riwayat, ya, seumpama bintang. Mana-mana yang kamu ikutlah sahabatku mana-mana, kamu akan dapat hidayah. Sebab mereka mengaji dengan Nabi, bersahabat dengan Nabi. Ya. Jadi dia kata aku tak akan buat sunat syai'ah sikit pun. Jadi sahabat ni semayang tarawih tak? Tarawih sunat. Jadi sahabat ni tak semayang tarawih. Kita faham zahir hadis, sahabat ni tak sembahyang tarawih ni. Ya. Jadi kalau kita tak dapat tempat sembahyang tarawih, tak payah sembahyang. Susah hati. Datang-datang JK tutup, minta maaf, masjid dah penuh. Boleh balik full. Kan? Sembahyang kat rumah. Tak payah susah hati. Ya. Jom kita tak dapat sembahyang, jom aku belanja makan mi goreng mana-mana RM5 sedekah. Belanja makan dapat pahala tak? Agama kita dia fleksibel. Tak payah susah hati buat apa ni JK ni, laknat Allah kat atas JK ni. Tak payah. Kan? Kan? Baik. Aku tak akan buat sunat, kata sahabat ni. La atatawu, aku tak akan buat sunat. Wala anqusu, ni sahabat ni kata, wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'. Aku tak akan kurangkan sedikit pun apa yang Allah wajibkan. So basicnya sahabat ni jaga yang wajib, yang fardu, termasuklah yang haram lah. Haram tu wajib juga, wajib tinggal. Ya. Kalau semayang wajib buat, semayang fardu wajib buat. Mencuri wajib tinggal. Dan aku tak akan buat sunat. Ini contoh seorang sahabat yang kita boleh jadikan panduan kita. Baik. Jadi apa jawab Nabi? Jawab Nabi, ini jawapan Nabi menarik. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflaha. Aflaha, maksud aflaha, hayya 'alal falah. 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 Kejayaan. Falah. Aflaha, dia confirm berjaya, dia telah berjaya. Aflah. Ni bagi tahu sahabat lain ni, kawan kamu ni,
yang nak buat wajib saja, tak mau buat sunat, aflah, dia telah berjaya, wa dakhalal jannata, dan dia confirm masuk syurga. In sadaqa, jika dia benar, yakni benar dalam sumpah dia, hanya nak buat yang wajib sahaja walaupun tak buat sunat, dah dijamin syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ustaz, tapi dia kena bersungguh-sungguh. Ya jagalah, wajib jaga elok lah. Buat betul ya, jangan buat cincai-cincai kan. Buat dia elok lah. Maknanya semayang syak tu semayang sungguh-sungguh. Betul. Jaga tamak-nina, khusyuk ni. Dah cukup tarawih. No. Cukup dah. Kan? Makna itu basic. Jadi kita ada contoh hebat ya, sahabat-sahabat Imam Syafi'i khatam Quran kan. Kita ada contoh basic dulu. Jadi kita tengah-tengah. Kita tambahlah sunat sikit ya, maknanya malam ni masjid 20 kan. 20 kan. Dan kita nak kencing kan, tandas jauh tu belakang kan. Nabi tandas tu habis dah 2 rakaat kan. Kadang habis 4 rakaat kan. Lepas dah. Kan? Maknanya tak cukup dah 20. Tak apalah, tak ada masalah. Tak payah rushing, relax kan. Ada satu orang tua, umur 76. Ada sini 76? 80. Ada 80, alhamdulillah. Ada orang tua 76. Dia bawa kereta sendiri. Jalan tongkat dan sebagainya. Kata, ustaz saya susah, susah. Semayang 2 rakaat nak kencing. Pergi tandas. Datang pula. Lutut ni takik lah, 76. Tapi boleh bawa kereta lagi. Pakai sorban, pakai jubah. Bila baca hadis ni kat dia, dia seronok. Selama ni dia rasa rugi, tak dapat 20. Surau buat masjid dia buat 20, tapi dia tak dapat 20 kan. Dia rasa susah hati. Baca hadis ni, ada sahabat, tak apa, tak ada masalah, okey. Dia kata alhamdulillah. Dan dia bagi satu perkataan menarik kat saya. Dia kata slow and steady but still in the race. Slow and steady but still in the race. Masih lagi dalam perlombaan nak habiskan sembahyang dan buat ibadat. Jadi kita tadarus. Orang lain dah habis, kita ada grup kan. Orang lain dah habis dah, grup Nur habis dah, 17 Ramadan habis dah, khatam dah. Grup kita jenis grup memang dilonggokkan, grup baca lambat ni. Kan, AJK dah ni grup lambat ni dah semua. Tak habis lagi, baru juzuk 17. Ada grup lain habis dah. Slow and steady but still in the race. Kita tak ada masalah. Habis dah pun dia nak buat apa, dia kena ulang balik. Kan? Bukannya habis tu dia rugi balik lena dah. Aku tak mau baca dah. Hari 18 kami tak mau dah. Grup kami bubar Kami dah kata. Rugilah dia. Dia kena ulang ni. Jadi kalau kita lambat tak apa. Slow and steady but still in the race. Saya apa hadis dia tu? Ya? Saya ijazahkan sanad hadis tu. Satu orang tua di Damansara. Baik, kemudian kata Allah, walau kanu, kalaulah mereka beriman. Baik, jadi itu azabnya Allah Ta'ala murka. Ada satu hadis ya, kalau kita tengok kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun hadis ni Allahu a'lam sebahagian dhaif, tapi maknanya kalau kita buat maksiat, dia akan mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misalnya disebut dalam satu riwayat, iyyakum waz-zina, jaga-jaga kamu dengan perbuatan zina. Ya. Kerana dia ada enam perkara. 3 di dunia, 3 di akhirat. Adapun di dunia dia menghilangkan cahaya. Dia mewariskan kemiskinan, fakir, dan dia mengurangkan umur. Adapun 3 balasan di akhirat, fa innahu yujibu sakhatar rabbi. Dia mewajibkan kemurkaan. Saya nak sebut perkataan kemurkaan tu. Bila kita berzina, kemurkaan Allah, wa su'al hisab, dan hisab yang jahat, teruk hisab kita di akhirat, wal khulud finnar, dan
kekal di dalam api neraka. Kekal di dalam api neraka, ya. Jadi mereka tidak cegah mungkar dan mereka berwala kepada orang kafir, ya. Baik, ada satu hadis pasal cegah mungkar ni, ya, antara hadis dia sebagai peringatan kepada kita. Nah, ini kita banyak berlaku ni. Disebut dalam riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, ala la yamna'anna rajulan haibatun nas an yaqula al-haqqa idza 'alima. Janganlah seseorang kamu dihalang oleh hebatnya seorang manusia tu untuk berkata benar jika dia mengetahui. Ya, maknanya kita tahu orang tu buat maksiat, orang tu buat perkara mungkar, tapi dia ada title datuk. Tak payahlah. Kita rasa tak nak tegur dia kerana ada title datuk. Kerana dia kaya. Ya, ya. Ini macam kita langgar SOP lah, ya. Bila langgar SOP dalam masjid cepat sangat. Contoh, kalau orang kaya lambat, kan? Itu tak boleh lah. Maknanya orang pihak berkuasa dia kena tegas lah. Tak kira lah dalam masjid langgar SOP ke, budak sekolah ke, orang kaya ke, saman tetap saman. Ya? Jadi kalau kita ni orang jemaah masjid ni orang baik, saman je, tak apa. Ni orang kaya ni kita kena, kan? Tak boleh. Dalam Islam konsep tu tak boleh. Mesti ada kedaulatan undang-undang. Ya, rukun negara tu kedaulatan undang-undang, dia tak kira siapa. Ya, kedaulatan undang-undang tu ada dalam hadis. Maknanya jangan takut. Jangan takut, ya. Tapi kita takut. Kita takut. Mana bila kita takut ni makna dimarahilah, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh kerana itu sabit dalam hadis, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad, ya, sebaik-baik jihad menyatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Ya, berani tak kita berkata benar di hadapan penguasa yang zalim? Berani ke tak berani? Ada satu tu, tak tahu saya ada kekuatan gitu. Saya tak sebut negeri mana. Saya marah kat mufti dia. Mufti dia tak bagi tauliah kat saya. Saya jumpa tengah jalan tu, dia turun daripada kereta rasmi tu, saya tahan dia. Saya pakai t-shirt buruk, t-shirt dia cari keluar. Saya kata, Datuk kenal tak saya? Tak kenal, dia kata. Datuk tak kenal saya, pasal apa Datuk tak bagi tauliah kat saya? Datuk mengaji Azhar, saya pun Azhar. BA Azhar, Datuk BA Syariah, saya BA Pengajian Islam dan Bahasa Arab. Datuk tak ada MA, saya ada MA. MA Bahasa Arab. Datuk tak ada PhD, saya ada PhD. Yang Datuk tak kenal saya, Datuk tahan pasal apa? Panggil lah saya. Betul saya tak kisah apa. Tapi cakap, lepas tu 3 bulan dapat tauliah. Lepas tu 3 bulan Alhamdulillah dapat. Rupanya betul, kalau kita berani tu tak ada masalah. Kan? Dia tahan 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun tahan. Dia kurang itulah, ya. Rupanya ada hadis. Jangan takut. Takut, ya. Kita ikut panduan daripada Rasulullah SAW. Tapi ada hadis sebut supaya kita boleh tinggalkan nahi mungkar ni kalau ada 3 perkara. 3 perkara. Ya, sahabat tanya, bilakah ditinggalkan? Kerana dasar dalam Islam suruh baik cegah mungkar. 3 perkara. Al-mulku fi sigarikum, kekuasaan dalam orang kecil. Ya, kecil dari sudut umur boleh,
kecil dari sudut pengalaman, tak ada pengalaman bagi jawatan tu. Sirah wal fahisyah fi kibarikum, dan perkara keji di kalangan orang tua buat maksiat. Jadi orang tua buat maksiat lagi dahsyat daripada orang muda. Orang muda buat maksiat dosa, tapi dosanya lebih ringan berbanding orang tua yang buat maksiat. Jadi nak buat maksiat buat waktu muda. Ada lepas dah. Jangan buatlah. Jangan menyesal aku dulu tak buat, aku jadi baik, menyesal tak. Dah, alhamdulillah Allah jaga kita Allah jaga kita. Tapi ada sebut beza antara maksiat orang tua dengan maksiat orang muda. Maksiat orang tua tu lagi berat, lagi tak elok berbanding, sebab orang muda ni memang tabiat dia tabiat dia dan sebagainya, dialah banyak wang wing sana. Tapi bila tua dia akan berubah. Tapi kalau dia tak berubah, tetap maksiat juga. Dulu muda main judi, tua pun masih judi lagi. Dulu muda minum arak, kan? Umur 20, 30 minum arak. Tua pun 60 pun minum arak, 70 minum arak lagi. Jadi maknanya lagi kotor, lagi keji ketika dia tua tu. Dan yang ketiga, wal ilmu fi rudzalikum, ilmu di kalangan orang hina. Orang hina, yakni orang fasik. Orang fasik, ahli maksiat adalah ahli ilmu. Ahli maksiat adalah ahli ilmu. Kalau tiga keadaan ini berlaku, maka dah kacau sistem yang baik. Maka ketika itu kalau kita suruh baik cegah mungkar pun tak ada guna sangat dah. Tak ada guna sangat dah. Jadi kita jaga supaya tiga perkara ni tidak berlaku. Baik, kemudian kata Allah, walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihim attakhadhuhum awliya. Kalaulah mereka ni beriman kepada Allah dan kepada Nabi, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihi, dan apa yang diwahyukan kepadanya, yakni kitab Quran, kitab Furqan, mattakhadhuhum awliya, nescaya mereka tidak menjadikan orang kafir tu sebagai wali, sebagai tempat kepercayaan mereka. Maka tidak akan walak kepada orang kafir dan tidak bermusuh dengan orang Islam. Jadi ayat ni di Madinah maknanya ahli kitab mereka berpakat dengan Arab Quraisy Mekah yang kafir tu, kafir. Mereka lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada komplot nak bunuh Nabi, mereka nak bunuh orang Islam, kan? Jadi kalaulah mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang diwahyukan, nescaya mereka tidak jadikan orang kafir itu sebagai teman rapat mereka. Teman rapat mereka. Jadi wala tu dia berkait dengan iman kita. Wala tu dia berkait dengan iman, kepercayaan penuh tu. Kalau kita wala kepada orang kafir, iman kita tu ada masalah. Jadi kita wala kepada orang beriman, iman kita tu bagus. Iman kita bagus. Walakin kathiran minhum fasiqun, akan tetapi kebanyakan daripada mereka adalah orang fasik. Orang fasik. Baik, sebelum tu saya nak sebutkan sikit tentang tiga perkara mungkar ni. Tadi saya sebutkan mungkar, maksiat dan jenayah. Ada tiga kalau saya ingatlah, tiga. Yang pertama ingkar. Nak sebut dua ke tiga? Ingkar. Yang keduanya cegah.
Yang keduanya cegah. Yang ketiganya ubah. Ya, yang ketiganya ubah. Yang pertama apa? Ingkar. Yang pertama ingkar. Iaitu apa-apa mungkar, apa-apa maksiat, apa-apa jenayah, kita kena ingkar. Maknanya tidak redha. Itu basic. Basic kan? Kita duduk dengan orang minum arak, kita tak minum arak. Kita tak cegah dia. Tapi kita ingkar, aku tak redha. Ingkar. Ingkar. Kita tak redha. Kalau kita redha, jadi maksiatlah. Walaupun kita tak hadir, kita tak duduk sekali orang minum arak, tapi kita dapat beritahu majlis tu minum arak. Oh, tak apa, minum arak ni pun bagus. Kita redha. Itu maksiat lah. Jadi peringkat pertama ingkar. Ini mudah mudah ingkar. Jadi kalau kita faham ni, kita duduklah dengan mana-mana, dengan ahli maksiat ke apa ke, kita ingkar. Aku tak redha dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, cegah. Cegah. Kita suruhlah. Kita bagi nasihat, cegah, cegah. Itu makna selepas kita ingkar, kita cuba cegah. Yang ketiga, kita ubah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Sesiapa yang tengok atau mengetahui satu perkara mungkar, falyughayyir, hendaklah dia ubah. Nabi suruh ubah. Maknanya orang tu tak semayang, ubahlah daripada tak semayang kepada semayang. Itu yang paling tinggilah. Fa in lam yastati', kalau tak mampu ubah dia, fa bi lisani, maka dengan lidah. Maknanya cegahlah. Cegah. Kenapa tak semayang? Semayang ni tak baik. Semayang tak baik. Tak semayang tak baik. Semayang ni baik, tak semayang ni tak baik. Kita cegah dia. Fa in lam yastati', kalau tak mampu, fa bi qalbi, maka dengan hati. Dengan hati kita ubah ke, kita cegah ke, kita ingkar? Hati-hati. Kita ingkar. Kita ingkar, wa dzalika adhaful iman. Ingkar dengan hati itu selemah-lemah iman. So Nabi dah susun dah, ubah, cegah, ingkar. Sekurang-kurangnya peringkat pertama kita kena ingkar dulu. Kerana kita tak mampu nak ubah, kita tak mampu cegah. Bila ada ingkar, kita cegah. Kalau kita boleh cegah, kita cuba ubah. Mana susunan Nabi itu, Nabi nak kita ubah dulu lah. Kalau boleh ubah. Kalau tak boleh, cegah, nasihat. Kalau tak boleh, ingkar. Maknanya kita tak kata apa, kita duduk diam, tengok orang buat maksiat, diam. Tengok orang tak puasa pun, diam. Kita tak kata apa. Tapi kita tak redha. Tak redha. Itu 3 peringkat yang kita boleh faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti takat. Tadi ada soalan pasal sejadah kita ni. Sejadah kita ni ada gambar Kaabah ni kan. Ada gambar Kaabah ni. Ada orang kata tak boleh kita semayang atas sejadah ni. Pasal ada gambar Kaabah, ada gambar Masjidil Haram, ya. Boleh pijak. Boleh. Ya. Boleh. Sebab dia bukan Kaabah. Dia tidak ada pun, dia cuma gambar je. Ya. Sebab itu saya sebut dah 2 minggu sudah tentang capal Nabi tu, yang asli tu, yang barakah dia tu, yang mulianya tu. Yang lukisan tu sekadar nak tengok, nak ingat, oh bentuk lakaran capal Nabi macam ni. Tapi kalau kita nak pijak lakaran tu, boleh. Sebab dia bukan capal Nabi. Macam kita pijak gambar Kaabah lah. Atas sejadah tu pijak, ada habuk sikit, ambil sejadah tu, kita lap gambar Kaabah tu dengan habuk-habuk tu. Pasal dia bukan Kaabah.
Dia gambar Kaabah. Jadi kita kena faham konsep tu. Kalau tidak kita jadi macam budak-budak tu. Budak-budak ni kepala pak hang, ni kepala pak aku. Kalau hang berani hang pijak kepala pak aku. Orang pijak kepala pak kita pun marah. Dia pijak selipar kita kan. Kita ni kepala kita yang kata kepala pak hang, ni kepala pak aku. Pijak api lah kalau macam ni. Kan kepala pak aku selipar kan. Jadi faham. Jadi capal Nabi capal, nak pakai. Saya pun pakai kepiah capal Nabi ada. Tapi tak ada apa. Tak ada lah kata fadilat semayang lebih hebat daripada orang yang tak ada tu. Oh, tak boleh masuk tandas. Kalau pakai capal, kepiah capal tak boleh masuk tandas, kena letak kat luar. Tak ada. Tak ada fadilat apa-apa, sekadar nak kenal bagaimana bentuk capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin bentuk capal Nabi sama dengan capal Abu Lahab. Sebab kelang zaman tu dia kelak capal yang sama. Kan Nabi pakai apa yang dipakai oleh orang lain pakai. Nabi pakai jubah Yaman, jubah Rom, bukan Nabi buat industri jubah. Jubah Nabi Muhammad macam ni. Tak ada. Nabi pakai apa yang ada. Nabi pakai kain apa yang ada. Nabi pakai selipar, capal, kasut yang ada. Baju besi Nabi pun Nabi tak buat sendiri, orang buatnya. Sama, baju besi Nabi sama dengan baju besi orang lain. Pedang Nabi sama dengan pedang orang lain. Cuma yang mulia, pasal yang tu Nabi punya, pakaian tu Nabi punya, itu mulia. Yang orang lain bentuk sama. Tak, itu bukan Nabi, yang ni Nabi punya, yang ni orang lain punya, ni Abu Lahab punya. Bentuk sama, ya sama je lah. Yang asli tu. Which is tak ada lah. Kalau ada pun dalam muzium lah, kita nak pergi tengok, ambil barakah tu ya. Jadi boleh pijak tak ada masalah, boleh pijak ya. Tidak ada nilai apa, dia sekadar lapik sahaja. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.